Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda dan bunda sedang jemaah muhsinin dan muhsinat sekalian, dengan niat mudah-mudahan selama-lamanya berhubung-hubungan rohaniah kita semua dengan rohaniah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-samalah kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan kita membaca Al-Fatihah yang kita hadiahkan pertamanya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah bapa rohani kita, dan seterusnya kepada semua ummahatul mukminin, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah bonda bagi golongan yang beriman, dan seterusnya serentak dengan itu kita hadiahkan juga Al-Fatihah untuk semua zuriat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah golongan yang menjadi asbab keamanan itu lestari sepanjang zaman. Dan disusuli dengan Al-Fatihah dihadiahkan kepada para salafus soleh, bermula daripada para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Mereka adalah golongan yang paling memahami manhaj Nabi SAW pada syariat dan pada hakikat. Seterusnya kepada semua para ulama dan para awliya yang datang selepas daripada itu zaman berzaman. Mereka adalah golongan yang mewarisi nur itu dan mewariskan pula kepada generasi yang seterusnya, sampailah kepada guru yang membimbing kita. Dan guru itu pula melimpahkan nur tersebut kepada kita dengan asbab amalannya, dengan asbab ilmunya, dengan asbab musahabahnya dan asbab-asbab yang lain. Dan mudah-mudahan dengan hadiah Al-Fatihah kita kepada semua mereka yang mulia itu, bertambah barakah ilmu yang kita pelajari insya-Allah. Dan serentak dengan itu juga kita hadiahkan Al-Fatihah untuk semua ibu bapa dan datuk nenek moyang kita, kepada suami dan isteri, keluarga, adik-beradik, anak-anak, cucu, cicit dan seluruh keturunan kita, bahkan kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana saja mereka berada. Dengan niat dan munajat mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita semua. Allah Ta'ala angkat segala musibah, Allah permudahkan segala urusan, Allah berkati ilmu dan amal. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Itu selawat Ibrahimiyah yang semua orang tahu. Tidak ada mana-mana selawat yang dapat menandingi selawat Ibrahimiyah. Itu sepakat. Sekarang kita akan bacakan selawat Syekh Khalil Bengkalan. Saya akan baca 3 kali. Cuba ikut pelan-pelan. Lewat 0.5 saat. Selawat Syekh Khalil Bengkalan. Ya. Maknanya ikut pelan-pelan ya. Saya akan baca ulang 3 kali. Selawat Syekh Khalil Bengkalan ini amat signifikan bagi semua yang menuntut ilmu, supaya ada limpahan kefahaman pada zahir dan pada batin ilmu tersebut. Itulah kiranya. Ilmu akidah pada zahirnya, batin bagi ilmu akidah itu ilmu tasawuf. Jadi bergabung ilmu akidah dan ilmu tasawuf, bergabunglah zahir dan batin benar dalam mentauhidkan Allah. Itu saya akan huraikan kemudian. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi
ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Maksudnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, salawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan selawat yang menjadi asbab, untuk engkau menghimpun suratan taj'aluna, untuk engkau menjadikan kami, taj'aluna min ahli ilmi, di kalangan ahli ilmu, zahiran wa batina, ilmu yang zahir dan ilmu yang batin. Ilmu yang zahir merujuk kepada ilmu fiqh syariat, ilmu yang batin merujuk kepada ilmu tauhid hakikat, kalau pembahagiannya dua begitu. Kemudian seterusnya, wa tahsyuruna biha, dengan selawat yang dengannya itu, dengan selawat yang dengannya, yakni dengan selawat yang membuatkan engkau menghimpunkan kami, bi'ibadikas salihin, bersama-sama dengan hamba-Mu yang soleh, fi dunyana wa ukhrana, sama ada di dunia kami ataupun di akhirat kami, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim, dan salam dan selawat kepada ahli keluarganya dan keberkatan dan salam yang sebenar-benarnya. Ini adalah selawat yang dikarang oleh Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan adalah ulama yang berada di Pulau Madura. Nama tempatnya Bangkalan. Dan tidak ada ulama yang datang selepas daripada beliau, melainkan menjadi murid kepada beliau. Dan beliau ini sezaman dengan dua orang lagi ulama yang tersohor di Nusantara ini. Menurut kisah daripada keturunan beliau itu, yang saya dapat sanad ini daripada, kita panggil dia Abah Dayat Syarif Hidayatullah. Kita sembang tentang Nabi SAW ni sebab matan kita ni tentang Nabi malam ni. Matan kita tentang Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Khalil Bangkalan ini belajar sezaman dengan dua orang ulama terkenal di Nusantara ini. Yang pertama Syekh Nawawi Banten, yang mana cicit keturunannya itu sedang bagian aktif dalam menyebarkan tauhid sufi di seluruh Nusantara kita ini, iaitu Sidi Rahimuddin Nawawi Banten. Yang mana Sidi Rahimuddin itu maknanya satu perguruan juga dengan Ustaz Raja Mukhlis tadi, yang bagi kuliah maghrib tadi, berguru dengan Syekh Yusuf Bakhur, asal Lubnan dan pernah menjadi mufti di Kanada. Dan saya juga pernah belajar dengan Syekh Yusuf itu dan berbai'ah dan mengambil ijazah dan sanad amalan jasmani dan rohani dengan beliau pada ketika saya di Mesir dahulu. Jadi Syekh Nawawi Banten dan seorang lagi Syekh Ahmad Fatani, Al-Fatani itu, mereka bertiga. Ini rahsia, kita buka cerita dulu. Pemain gantian, jangan pandang masam sangat, jangan serius sangat, ni pemain gantian. Pemain gantian tu maknanya jangan expect macam pemain utama. Tenang saja, takut saya. Tengok begini ke wajah ayah anda bonda, tuan-tuan dan puan-puan, memandang wajah Ustaz Engku. Maknanya Ustaz Engku muda sikit ni. Kemudian yang diceritakan kepada saya oleh Abah Dayat, namanya Syarif Hidayatullah. Dahulu bila Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Nawawi Banten dan Syekh Ahmad Fatani selesai pengajian, gurunya yang di Mekah itu,
Pada ketika itu pusat pengajian kita semua kat Mekah lah. Sekarang jangan. Melainkan tempat-tempat yang terpelihara. Okey. Menyuruh mereka untuk pulang. Dah selesai kamu ngaji, balik. Panjangkan ilmuku kepada orang-orang di tempatmu. Jadi ini bahasa mudah kita nak faham ya. Difahami dengan positif. Jadi Syekh Khalil Bangkalan lurus seluruh-lurusnya. Syekh suruh balik, dia balik je ke tempat dia. Tetapi dua orang lagi, Syekh Nawawi Banten dan juga Syekh Ahmad Fatani, okey, tak balik ke Indonesia. Apa yang mereka buat? Mereka nak belajar lagi. Mereka pergi ke beberapa negara yang lain, antaranya ke Mesir, belajar lagi, baru pulang. Akhirnya yang mendapat bahagian ilmu, okey, yang mendapat bahagian keilmuan, Syekh Nawawi Banten dan Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Nawawi Banten dan Syekh Ahmad Fatani. Yang mendapat bahagian limpahan kerohanian, Syekh Khalil Bangkalan. Begitu. Jadi itulah beza di antara mereka berdua. Bukan mereka berdua, mereka bertiga. Dua orang sama, seorang tersendiri. Dan tidak ada yang menisbahkan maknanya Syekh Nawawi Banten sebagai maha guru, seperti mana yang diberi penisbahan kepada Syekh Khalil Bangkalan. Tetapi ilmunya memang banyak bukunya Syekh Nawawi Banten, memang banyak bukunya Syekh Ahmad Fatani. Syekh Ahmad Fatani ke Syekh Abdullah Fatani, tapi Al-Fatani lah. Okey, banyak kitabnya, banyak bukunya, tetapi tidak pula dinisbahkan ini sebagai guru kepada semua yang selepasnya. Betul tak? Tidak ada orang kata, maknanya tidak ada yang datang selepas daripada Syekh Nawawi Banten, melainkan Syekh Nawawi Banten lah maknanya guru mereka. Tidak ada yang menisbahkan begitu. Nampak ya? Begitu juga tidak ada yang menisbahkan perkara seperti tersebut kepada Syekh Ahmad Fatani. Nampak ya? Tetapi penisbahan itu berlaku kepada Syekh Khalil Bangkalan. Ini merujuk kepada susuk tubuh yang mewakili ilmu syariat dan yang mewakili ilmu hakikat. Dan ramai ulama-ulama yang dengan sentuhan ilmu dan amal serta bimbingan kerohanian daripada Syekh Khalil Bangkalan, yang maknanya dengan asbab beliau itu tersohor menjadi ulama, dan ternyata ilmunya memang mendalam, pun begitu tetap diperkatakan, tak diperkirakan ini muridnya kepada Syekh Khalil Bangkalan. Di situ apa yang saya nak kongsikan adalah iktibar daripada menuntut ilmu ini adalah apabila ilmu itu dipakai. Dan memakai ilmu itu bukan pada bahagian kognitif, iaitu pemikiran, ataupun disebut sebagai akal basar, bukan, ataupun mata basar, bukan. Ilmu itu dipakai pada bahagian afektif. Ini istilah psikologi ataupun kaunseling ataupun pendidikan. Afektif ataupun rohani ataupun mata basirah. Pun begitu perlu juga untuk diberi sentuhan akal ini, kerana akal adalah pintu untuk memakai ilmu pada basirah. Jadi akhirnya jangan dibandingkan di antara mereka bertiga, masing-masing ada bahagian dan peranan masing-masing. Peranan kita adalah ambil yang baik daripada semua ulama yang datang sebelum kita, untuk kita mengambil manfaat daripada semua mereka. Boleh ya? Maka dengan mukadimah sedikit awal itu, kita hadakan Al-Fatihah khusus kepada semua ulama dan semua guru, kiai, mursyid, murabbi yang kita menumpang sanad amalan daripada mereka, yang kita menumpang sanad kefahaman daripada mereka, khususnya kepada pengarang matan Aqidatul Awam ini, iaitu Asy-Syarif Ahmad Al-Marzuki, dan semua yang berkaitan dengan matan ini, yang mensyarahkannya, yang menterjemahkannya, yang mengajarkannya dan yang belajarnya, dan yang berpegang dengan apa yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan semuanya itu menjadi asbab keberkatan buat kita semua, insya-Allah. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif
rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini Allahumma amin. Pada matan yang sekarang ini tak tahu bilangannya berapa. Okey, tapi ini matannya pada muka surat yang ke-8 baris yang kedua. Kalau ikut kitab yang tuan-tuan ada ini, saya difahamkan ini matan kita berhenti. Ya. Okey. Ya. Puluh. Muka surat 10 baris kedua. Wal malakul ladzi bila abin wa ummin la akla la syurba la nauma lahum. Tarjih ke saya jugalah yang dia. Sebab saya prepare matan hak ni. Siapa ya minta izin ya? Saya prepare matan hak ni, maknanya memang saya tanya kepada yang berhubungan dengan saya tu, Abang Faizal, dan dan juga maknanya difahamkan ini matan dia. Jadi saya prepare kat sini. Dan tu saya bawa salawat apa semua tu. Minta maaf di atas kekurangan itu. Boleh kita teruskan dengan matan yang sama? Okey. Ismatuhum kasairil malaikah, kemaksuman mereka, yakni merujuk kepada para nabi itu dan juga para rasul. Okey, seperti mana maksumnya malaikat. Okey, wajibatun, dan kemaksuman nabi itu wajib, mesti, bersifat mesti. Wa fadalul malaikah, bahkan kemuliaan dan kemaksuman para nabi dan rasul itu lebih hebat daripada malaikat. Kita syarah. Untuk benar kita mencapai ke peringkat memaksumkan Nabi SAW, kita perlu kepada 3 ilmu yang asas. Ilmu yang pertama, ilmu sirah. Ilmu sirah ini merujuk kepada Nabi SAW itu adalah manusia, seperti mana manusia biasa. Maka di sana diceritakan berkenaan dengan bagaimana keadaan di ambang kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana tahun ini tahun gajah. Ada isyarat-isyaratnya di situ, bukan di sini perbahasannya. Kemudian lahirnya di Mekah. Okey, bagaimana kelahirannya yatim. Kemudian dalam umur yang kecil menjadi yatim piatu, dan seterusnya, maknanya sampailah ke peringkat berhijrah ke Madinah dan akhirnya diwafatkan di Madinah dan dimakamkan di sana. Sebelum daripada kewafatan baginda, ada berlaku peristiwa yang penting, iaitu Fathul Mekah. Dan juga sebelum daripada Fathul Mekah berlaku peristiwa yang penting, iaitu Isra' dan Mi'raj, yang mana semua perkara itu termasuk dengan bagaimana penceritaan baginda dengan isteri baginda, dengan sahabat baginda dan seumpama dengannya, itu semua termasuk dalam aspek sirah. Jadi supaya apa? Supaya kita tak rasa jauh dengan Nabi SAW. Kita manusia, Nabi juga manusia. Okey, signifikan. Tak terasa seolah-olah macam Nabi itu SAW itu amat extravaganza, extraordinary, sehingga kita rasa jauh daripada baginda. Itu tujuan dia. Ada sirah. Kemudian yang kedua yang kita perlu lumati adalah berkenaan dengan ilmu Syama'il Muhammadiyah. Ilmu Syama'il Muhammadiyah. Ilmu Syama'il Muhammadiyah ini adalah merujuk kepada Nabi itu SAW, dia manusia biasa tetapi sempurna. Sempurnanya itu sampai setakat yang bagaimana? Sempurnanya itu sampai setakat baginda itu adalah tajalli kepada kesempurnaan Allah. Tajalli. Tajalli ni maksudnya pantulan ataupun manifestasi. Bahasa mudahnya begini. Allah Ta'ala maha sempurna. Ya, Allah Ta'ala kamal. Zat yang kamal, maha sempurna. Kalau ingin di-physicalizekan, ataupun kalau ingin dihumanizekan, bahasa Melayunya apa? Nak difisikalkan, ditampakkan, dinampakkan, diperlihatkan bagaimana sempurnanya Allah dalam konteks manusia, maka semuanya itu ternyata dan terzahir pada Nabi SAW. Pun begitu, tetap baginda itu manusia. Tapi sekarang ini manusia yang sempurna. Sempurnanya baginda itu bukan untuk menunjukkan baginda itu sempurna, tapi sempurnanya baginda itu untuk menunjukkan sempurnanya Allah. Selagi tidak sampai menyambung ke Allah, tak benar kita dengan ismatur rasul, kefahamannya dan amalannya. Gitu ya. Seumpama kita memandang cermin. Bila kita memandang cermin, kita kata cantiknya.
Cantik di situ bukan merujuk kepada cantiknya pembuatan cermin, tapi cantik di situ merujuk kepada cantiknya perkara yang dipantulkan oleh cermin. Faham ya? Jadi bila kita memuji cermin, ketika kita berhadapan dengan cermin, bermaksud kita memuji siapa? Adakah kita memuji cermin, ataupun kita memuji kilang cermin, ataupun kita memuji tukang cermin, ataupun sebenarnya kita memuji diri kita yang di hadapan cermin? Jawapannya kita memuji diri kita. Kenapa begitu? Kerana iktibar bagi cermin tersebut adalah untuk memandang kita. Iktibar bagi sempurnanya Nabi SAW adalah untuk memandang sempurnanya Allah. Pun begitu, Nabi tetap Nabi, Allah tetap Allah. Dan di situ rujuk balik yang telah dibincangkan sebelum ini dalam sifat salbiyah. Qidam baqa' mukhalafatuhul hawadis qiyamuhu binafsih dan wahdaniyah. Okey. Dua perkara ini pada saya untuk konteks masyarakat kita sekarang ini telah digemburkan. Dulu aspek syama'il ni amat jarang diperkatakan. Sirah berulang-ulang. Orang politik istinbat sirah itu dalam politiknya. Orang dakwah istinbat sirah itu dalam dakwahnya. Orang ekonomi istinbat sirah itu dalam ekonominya. Orang pendidikan juga begitu. Maka itu semua adalah menunjukkan bahawa betapa baginda itu rahmatan lil alamin. Semua golongan ada bahagian daripada sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay. Tetapi cukup tak dengan sirah saja? Tak cukup. Dia kena disusuli dengan Syama'il Muhammadiyah. Sekarang Syama'il Muhammadiyah pun setelah mula banyak dibicarakan, alhamdulillah. Cukup tak cukup? Tak cukup lagi. Ada satu lagi yang perlu kita tambah untuk benar kita mengismahkan Nabi SAW, iaitu berkenaan dengan khususiyatun Nabi SAW. Khususiyah. Dia panggil khususiyah. Di sini Syekh Nuruddin, guru kita, maknanya ada kitabnya 101 keistimewaan Nabi SAW. Kalau ambil kitab bahasa Arab, ada Asy-Syifa Bihuquqil Mustafa daripada Syekh An-Nubhani. Itu kitab bahasa Arab juga dah banyak juga diterjemahkan. Dan ada beberapa kitab yang lain lagi. Itu menerangkan berkenaan dengan khususiyah Nabi SAW. Apakah dia khususiyah? Khususiyah Nabi itu merujuk kepada Nabi itu manusia yang sempurna, tetapi bukan seperti manusia biasa. Bukan seperti manusia biasa. Tapi tetap manusia, tapi bukan manusia biasa. Allah Ta'ala Esa, dalam arti kata tidak ada Tuhan melainkan dia, hanya dia saja yang Tuhan. Yang lain itu bukan Tuhan, bahkan tidak ada langsung. Nabi SAW juga Esa. Nabi SAW juga Esa, dalam arti kata tidak ada manusia serupa baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan khususiyah Nabi ini sallallahu alaihi wasallam berlaku apabila tajalli sifat ma'ani Allah. Sebab itulah maknanya sembang pasal ismatun Nabi ini mesti selepas maknanya sembang sifat 20. Maknanya sifat 20 kan ada 4 bahagian. Sifat nafsiyah, wujud, kemudian sifat salbiyah, qidam, baqa', mukhalafatuhul hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Kemudian sifat ma'ani, kudrat, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Kemudian sifat ma'nawiyah pada menceritakan perihal sifat ma'ani itu kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Adapun berkenaan dengan khususiyah Nabi SAW merujuk kepada pantulan. Kalau nak kata jelmaan, dah konotasinya lain. Istilah yang saya belajar daripada guru-guru saya yang paling tepat dalam bahasa Melayu ni pantulan. Bahasa Arab disebut tajalli, bahasa Inggeris disebut manifestation. Yang dimelayukan jadi manifestasi. Pun tak faham juga. Pantulan kot faham kot. Pantulan sifat ma'ani Allah kepada baginda adalah yang paling sempurna, seakan-akan ia, tetapi bukan ia, seakan-akan ia. Begitu. Jadi menyebabkan
Yang memantulkan sifat ma'ani yang 7 itu adalah sifat yang namanya cahaya, nur. Ini kata dah pernah syarah dah, sepatutnya relax je. Tapi nampak macam relax lah tu. Okey, tak apa. Saya tak relax minum air dulu. Okey. Okey, 7 sifat ma'ani itu dipantulkan dengan satu sifat Allah yang namanya nur. Yang namanya nur. Okey. Allahu nurus samawati wal ard. Poin saya adalah, kalau tak save sampai ke peringkat nur ini, tak benar kita dengan ismatun Nabi ni. Itu pelan-pelan. Itu poin dia. Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Okey, itu ayat nur. Kemudian Nabi SAW juga adalah nur. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Okey. Al-Quran itu juga adalah nur. Okey. Ayat Al-Quran itu nur, saya lupa. Malaikat itu juga adalah nur. Okey. Dalam nur itu terkandung sifat ma'ani Allah dalam frekuensi yang paling kemuncak, sehingga seakan-akan ia tapi bukan ia. Ibaratnya begitulah. Contoh mudahnya adalah dah tuang tak minum, tak stop juga. Dah tuang minum terus. Contoh mudahnya begini. Okey, kalau salin faham tak apa. Kalau salin tak faham, jangan salin, dengar dulu. Okey. Kalau kita memandang gerhana, kita tak pandang ke atas kerana rosaklah mata kita. Ini merujuk kepada gerhana matahari lah, kan, gerhana matahari. Jadi untuk memandang gerhana matahari, kita akan pandang ke bawah. Bila pandang ke bawah, iaitu kita memandang besen yang padanya ada air. Bila kita memandang besen yang ada pada air, silauannya pun maknanya bersilau, pancarannya pun ia memancar, maknanya bentuknya pun ia seakan-akan, tapi sama tak? Tak sama, tapi seakan-akan ia, tapi bukan ia. Maknanya dalam bekas air itu sempurna pantulan, ternampak pantulan pada gerhana itu. Okey, cumanya kita memang tak mampu langsung untuk memandang gerhana yang asal. Kerana apa dia? Kerana sifat salbiyahnya itu. Tetapi sifat salbiyahnya itu semata-mata membuatkan kita akan rasa amat jauh dari Allah. Adakah pengajian akidah ini dipelajari untuk kita memahami bahawa Allah tu jauh dari kita? Tak. Pada masa yang sama, Allah Ta'ala itu amat hampir. Jadi sifat salbiyah jauh. Sifat Allah Ta'ala itu jangan dibayangkan, bahkan jangan dibagaimanakan. Tujuan kita mempelajari sifat salbiyah adalah untuk mengetahui bagaimana untuk tidak membagaimanakan Allah. Itu tujuan kita mempelajari sifat salbiyah. Bukannya semata-mata menghafal, tanpa ada fungsi. Okey ya? Setelah kita meyakini Allah itu wujud, akal kita automatik nak memikirkan macam mana, kat mana, bagaimana. Itu automatik akal. Maka datang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu Imam Asy'ariyah dan Maturidiyah, mengajar akal bagaimana untuk tidak membagaimanakan Allah. Maka keluarlah sifat salbiyah, qidam, baqa', mukhalafatul hadis, kaimuhu binafsih dan wahdaniyah. Kemudian bila begitu, akal berfikir lagi, dah tu apa maknanya aku dengan Allah kok jauh sangat. Nampak ya? Ada pula sifat ma'ani, bahawa kita ini bergerak dengan sifat ma'ani siapa? Dengan sifat ma'ani Allah. Okey, sifat ma'ani itu dipantulkan dengan frekuensi yang paling sempurna pada siapa? Pada Nabi SAW, sehingga semuanya cahaya yang dominan. Sifat ma'ani ada pada kita semua dipantulkan dengan cahaya, tapi sifat ma'ani itu lebih dominan daripada sifat nur. Pada Nabi SAW, sifat ma'ani yang namanya kudrat itu dalam selubung sifat nur. Sifat ma'ani yang namanya iradat dalam selubung sifat nur. Ya, begitulah dengan sifat ma'ani yang lain, semuanya dalam selubung nur. Sehingga nur itu yang lebih ternyata kelihatan, membuatkan baginda itu tidak ada bayang, membuatkan baginda itu darahnya diminum. Dalam riwayat-riwayat yang diceritakan pada kita oleh para habaib terutamanya, okey,
Yang ini yang saya dengar daripada Habib Ali, Hafizahullah, Habib Ali Al-Hamid kan, Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Okey, bahawa Nabi SAW pada satu ketika dia berbekam. Selepas berbekam minta sahabatnya untuk membuang darah baginda itu. Kemudian sahabat tu buang. Kemudian bila sahabat tu datang balik, Nabi bertanya, sudah buang? Ya sudah. Di mana? Sahabat pandang perut dia. Nabi tersenyum. Gitu riwayatnya. Okey, tentang bagaimana titik peluh baginda dijadikan sebagai, maknanya minyak wangi. Bagaimana para sahabat sendiri menyimpan rambut. Bahkan baginda sendiri semasa bertahallul, tengok berapa bilangan sahabat, maknanya rambut tu dikerat dua, setiap seorang bagi ni, maknanya bagi simpanan rambut tersebut. Itu semua iktibarnya cahaya. Okey, ini penting. Kalau nak tulis boleh, dengar dulu tapi selagi tidak memandang cahaya itu pada Nabi SAW, tiada bezanya kita memandang Nabi SAW dengan Abu Jahal memandang Nabi. Tulis. Catatan itu penting. Yang membezakan sahabat bersama dengan Nabi SAW, Abu Jahal dan yang seangkatan dengannya pun bersama-sama dengan Nabi SAW. Tetapi kenapa yang ini beriman, yang tu melawan? Dan kita ini pula bila kita ke Raudah, kita duk kata, maksudnya kalaulah kita dapat jumpa dengan Nabi SAW kan. Ada syekh kita tegur, kalau awak jumpa dengan Nabi SAW, awak yakin ke awak di pihak Abu Bakar? Ataupun mungkin juga awak ini di pihak Abu Jahal? Lepas tu secara kekeluargaan kita bertanya, apa yang membezakan? Kenapa wujud juga Abu Jahal dan seangkatan dengannya? Ada talian darah, berkeluarga dan bergembira dengan kelahiran baginda SAW. Jawapannya adalah kerana Abu Jahal memandang Nabi dalam dimensi sirah semata-mata. Dia tidak memandang Nabi dalam dimensi syama'il, apatah lagi nak memandang Nabi dalam dimensi khususiyah. Dan dimensi khususiyah itu adalah pada memandang bahawa yang Nabi itu sebenarnya adalah semuanya cahaya. Inilah bicara berkenaan dengan Nur Muhammad yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan nur yang ada pada baginda itulah terpantul pula kepada manusia-manusia yang lain. Dalam banyak-banyak manusia itu, para nabi dan rasul lah yang paling banyak menerima pantulan nur dengan asbab Nabi SAW. Maka jadilah maknanya 124,000 nabi dan juga 25 rasul yang wajib kita percayai dan wajib kita ketahui. Bermula dengan Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad SAW. Semua pantulan sifat ma'ani yang ada pada rasul-rasul yang lain itu semuanya adalah daripada kena ada tempiasan, daripada pantulan, daripada bersumberkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Lantaran banyaknya itu, maknanya mereka juga maksum. Bahkan nur yang ada pada malaikat juga adalah tempiasan, pantulan daripada nur yang Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Cumanya frekuensi nur pada malaikat lebih rendah berbanding frekuensi nur pada para nabi dan rasul. Sebab itulah kalau kita nak melihat bagaimana sempurnanya dan hebatnya Nabi SAW, terhimpun segala kelebihan para nabi dan rasul sebelum baginda, itulah baginda, bahkan baginda lebih lagi. Gitu. Boleh faham ya? Okey. Masyayikh kita menerangkan lagi, bahkan nur umat Nabi SAW, bahkan umat Nabi SAW ini lebih mulia daripada nur yang ada pada malaikat. Kerana malaikat dijadikan untuk berkhidmat, bukannya untuk mengabdi diri. Kita dijadikan untuk mengabdi diri. Benar pengabdian kita bila benar kita sampai ke peringkat memaksumkan Nabi SAW. Benar memaksumkan Nabi SAW sampai ke peringkat kita memandang baginda itu cahaya. Tapi memandang baginda itu cahaya bukan pada mata basar, tapi pada mata basirah.
bicaranya bukan dalam matan akidah, tapi bicaranya dalam latihan sulukiyah tasawuf. Bermaksud tidak sempurna pengajian akidah kalau tidak serentak dengan itu melalui sulukiyah dalam tasawuf. Ibaratnya begitu. Okey, selesai. Sambung lagi. Semua para Nabi dan Rasul ada kelebihan masing-masing, dan kelebihan para Nabi dan Rasul itu semuanya adalah daripada barakahnya kelebihan yang Allah campakkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bila dihimpunkan semua kelebihan Nabi dan Rasul itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi lebih hebat lagi. Kenapa? Kerana baginda itu memang duplicate ataupun prototype kepada sifat kamal Allah dan sifat nur Allah. Begitu. Dan di sana ada banyak ayat yang Allah Ta'ala menisbahkan sifat-sifatnya nisbah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mengetahui, antaranya ayat laqad ja'akum yang kita baca awal tadi. Bila kita mengetahui begini, baru benar kita on track dalam muqaddimah memahami ismatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, on track. Kemudian sekarang ni kita pergi kepada aplikasi. Aplikasi. Aplikasi kepada benar memaksumkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita tidak akan terpacul daripada mulut kita dialog-dialog yang seumpama ini. Yang paling utamanya begini. Okey. Nak sebut pun tak gamak ni, tapi kita ni cakap ajuk ya. Muhammad itu biasa saja, hanya saja dia dapat wahyu. Hanya saja dia dapat wahyu. Kalau wahyu itu pada orang lain, gitu juga jadinya. Faham? Cumanya dah wahyu itu turun Nabi Muhammad, dapat Nabi Muhammad, sedangkan tidak ada apa-apa pun, hanya dapat wahyu. Bila sudah wafat, selesai. Apa lagi yang berbaki, tak ada. Maka mulalah orang mengambil syariatnya dengan melupakan baginda kerana tidak merasai hidupnya baginda pada basirah. Di sini tak benar dalam matan ini. Banyak tak yang berlaku? Jawapannya banyak sekali. Kalau kiai-kiai yang saya belajar kat kiai-kiai itu, kalau banyak tu tak banyak lagi. Banyak, itu maksudnya banyak. Banyak sekali. Bahkan sesiapa yang merasai Nabi itu wafat, stop. Semata-mata tak merasai hidupnya Nabi itu pada basirahnya, dah tak benar dengan sifat maksum Nabi SAW pada bicara yang paling mendalam. Itu satu. Contoh dialog yang lain. Kita menisbahkan perkara yang tak selayak pada Nabi SAW. Okey. Kalaulah Nabi macam ni gini. Kenapa awak tak belajar membaca? Tak belajar menulis? Alangkan Nabi pun ummi. Alangkan Nabi pun buta huruf. Maka kita pun tak apalah, ikut sunnah. Nabi buta huruf, kita buta huruf. Itu juga telah melanggar matan ini. Dan diperkirakan sebagai telah tersalah adab dengan Nabi SAW. Dua. Yang ketiga. Apabila dikatakan begini, Nabi itu daripada keturunan sekian, merujuk kepada satu keturunan yang kulitnya hitam. Saya tak tahulah apa keturunan yang kulitnya hitam. Katalah Habsyah lah maknanya. Nabi itu daripada Habsyah. Walaupun berseluruh ataupun tidak, tapi menisbahkan sesuatu pada perkara yang tidak selayaknya pada Nabi SAW. Itu juga diperkirakan telah tergelincir daripada nilai yang nak dibawa daripada matan ini. Begitu. Yang baru-baru ni saya belajar daripada guru kita Syekh Yusri Rusdi daripada Mesir. Beliau mendatangkan tak kurang daripada 11 contoh perkataan-perkataan manusia pada hari ini yang sebenarnya telah tersalah adab dengan Nabi SAW. Tetapi contoh-contoh itu kalau saya detailkan dia akan mengambil masa yang lama. Cukup dengan contoh yang pertama itu ibunya, induknya. Contoh yang pertama itu induknya. Begitu. Habis. Itu aplikasinya.
Kenapa? Kerana tidak memahami hakikat kepada ismatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian terus lagi. Yang ketiga, tadi mukadimah dia macam mana kan? 3 ilmu, ilmu sirah, ilmu syama'il Muhammadiyah dan ilmu khususiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu mukadimah dia. Kemudian kita pergi kepada bahagian aplikasi. Kan yang kedua aplikasi kan? Okey, maknanya kalau kita faham mukadimah yang 3 itu, okey, 3 perkara dalam mukadimah itu, maknanya kita takkan mengatakan perkara-perkara yang dalam contoh kita nyatakan tadi. Habis. Kenapa perkara itu besar? Kerana ia menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala kurang ilmunya, kurang perancangannya, kurang keistimewaan, kurang kesempurnaannya. Sebab apa? Oh, Nabi hanya saja wahyu itu pada Muhammad. Kalau pada orang lain, maknanya boleh jadi gitu. Maknanya seolah-olah macam dia hanya kebetulan-kebetulan. Sedangkan asas utama adab dalam kita belajar tauhid adalah tidak ada kebetulan dalam Allah mentadbir. Apatah lagi bila mana Allah nak mentadbir satu makhluk yang Allah isytiharkan sebagai kekasihnya. Ya Allah Ta'ala pantulkan kesempurnaan segala sifatnya itu persis, hampir sama persis. Tapi tidaklah dia, tapi begitulah dia. Maknanya kepada baginda itu mustahil tanpa perancangan, mustahil kebetulan. Habis. Kemudian yang ketiga, kesan akibat. Akibat daripada tidak benar dalam aspek ismatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah wujudnya beberapa pendapat berdasarkan kepada mazhab. Yang saya ingat, mazhab yang paling berat dalam mengadili mereka yang kurang adab dengan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, hukumnya bunuh. Hukumnya bunuh. Iaitu mazhab Maliki. Ini saya tembang tentang hukum hakam saja ya, tapi jangan apply. Nak apply hukum ni hanya pada pemerintah saja bila sampai keadaan-keadaan yang cukup syaratnya. Ini sekadar pembincangan akademik saja. Nanti jangan semangat terlajak pula. Siapa kata gini, mah aku? Jangan. Okey, bukan. Dia bukan membabi buta dan bukan sembrono. Okey. Mazhab Maliki yang paling keras, iaitu hukumnya hukum bunuh. Nisbah kepada alangkan kalau mempermainkan zakat pun Sayyidina Abu Bakar telah memerangi. Ini kan pula yang mempermainkan ismatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mentaati Nabi diperkirakan mentaati Allah, menderhakai Nabi diperkirakan menderhakai Allah, memperolok-olokkan Nabi diperkirakan memperolok-olokkan Allah. Bagaimana boleh terjebak dengan situasi memperolok-olokkan Nabi? Iaitu tidak benar dalam aplikasi ismatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya, adapun mazhab-mazhab yang lain tidaklah sampai ke peringkat membunuh. Okey, hukum bunuh, okey, istitabah, okey, walaupun istitabah dan bertaubat, tetap penjara seumur hidup. Maknanya hukumnya berat. Okey, Syekh Yusri mendetailkan lagi. Para ulama menghukumkan begini bukanlah kerana mereka betul-betul nak apply begitu, bukan. Tapi hanya semata-mata kerana apa dia? Beradab dengan Nabi SAW. Adabnya bagaimana? Begini pemikiran mereka. Kalau Nabi masih hidup, mungkin kita dapat tahu Nabi ampunkan ke tak ampunkan. Sekarang Nabi sudah wafat, syariatnya sudah wafat. Kita tak tahu Nabi ampunkan ke ataupun tidak ampunkan. Kalau Nabi nak senang-senang ampunkan, terkait dengan baginda berhubungan terus dengan Allah. Nampak tak? Okey, kalau Nabi tak nak ampunkan, Nabi itu rahmatan lil alamin. Sinonim dengan sentiasa memaafkan. Itu kalau Nabi tak ampunkan. Itu kalau Nabi nak mengampunkan. Kalau Nabi, macam mana? Sorry. Kalau Nabi tak ampunkan, baginda itu rahmatan lil alamin. Kalau Nabi mengampunkan, ini bukan soal baginda saja, kerana baginda itu adalah tajalli Allah. Sehingga diibaratkan, kalau zat itu namanya Allah, setiap zat mesti ada sifat. Sifat itu namanya apa? Namanya Muhammad. Pada siapa sifat Muhammad itu Allah pantulkan,
pada roh makhluknya yang dinamakan Muhammad bin Abdillah itulah. Ibaratnya begitu ya. Okey, jadi para ulama ambil jalan ihtiyat. Bila ambil jalan ihtiyat, jalan berhati-hati, akhirnya mazhab Maliki yang paling syadid hukum bunuh, mazhab-mazhab yang lain minta untuk bertaubat. Kalau tak nak bertaubat dihukum bunuh, kalau dah bertaubat pun penjara seumur hidup. Itu atas ihtiyat. Benda ni maknanya benda kecil ke benda besar? Benda besar. Begitu. Ada bonda kat belakang garu kepala bila saya sebut Allah Muhammad sifat tu kan. Garu kepala sebab tak faham ke garu kepala sebab memang gatal kepala? Okay, saya ulang balik pelan-pelan. Sebab ini yang saya dapat amanah bila saya belajar tentang ismatun Nabi SAW perlu dijelaskan. Selagi tak sampai ke peringkat ini, tak benar lagi pada ismatun Nabi SAW. Selagi tak benar dengan ismatun Nabi SAW, tak benar cinta kita kepada baginda. Tak benar sudut pandang pada zahir dan pada batin. Tak benar sudut pandang pada syariat dan pada hakikat. Yang ini tidak benar kecintaan. Kalau tak benar kecintaan, tidak benar keimanan. Tak benar keimanan, apa makna kita hafal sifat 20 dan segala perbahasan dalam rukun iman? Kalau tak masuk pintu, masuk dulu. Itulah makna Syekh Daud Al-Fatani menyatakan bahawa maknanya rukun iman itu ada 6. Pintunya adalah iman dengan Nabi SAW. Kalau orang tanya iman itu apa? Iman itu cinta. Cinta yang bagaimana? Bukan cinta emosi, tapi cinta rohani atas rohani. Apa yang ada pada rohanimu? Nur Muhammad. Cinta pada siapa? Cinta pada sumbernya, iaitu Nur Muhammad yang pada sumbernya. Di manakah Nur Muhammad itu berada? Sumbernya itu berada pada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhubungan rohani dengan rohani, itulah nur ala nur. Berhubungan dengan begitu baru benar hubbun Nabi, baru benar mahabbatun Nabi, baru benar kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila benar cinta pada Nabi SAW, baru benar Nabi beriktiraf iman kita. Tidak beriman kamu melainkan aku ini yang lebih kamu cintai daripada segala-galanya. Bila Nabi iktiraf iman kita, baru Allah memandang kita sebagai beriman. Di atas pengiktirafan Nabi SAW, barulah makbul ibadat kita setelah sempurna rukun dan syarat, iaitu sah dalam fiqh. Okey ke KO ni? Nak ni kita kena selawat. Saya akan alurkan selawat Kamaliah. Sekejap bonda nanti kita akan alurkan selawat Nariyah. Siapa yang tahu ikut. Siapa yang tak tahu ikut jugalah pelan-pelan. Kita alurkan 2 kali. Dalam selawat Nariyah ini ada segala doa, meliputi duniawi, ukhrawi, jasmani, rohani. Segala perkara bekalan untuk kehidupan sebagai hamba kepada Ar-Rahman. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi ajmain. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kullin ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman
تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum saya buka pada soal jawab, saya nak simpulkan sikit je. Bicara berkenaan dengan kemaksuman Nabi SAW dalam konteks matan ini dibuat oleh umat siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Maka kena bermula dengan merujuk kepada siapa? Kena merujuk kepada Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu. Maka untuk benar mencapai ismah, kita memaksumkan Nabi Muhammad SAW adalah sampai ke peringkat memandang baginda dengan mata hati kita bahawa baginda itu adalah pantulan nur Allah. Ada yang mengandungi yang mengandungi sifat ma'aninya dan sifat-sifat Allah yang lain. Antaranya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahimun khuluqin azim. Itu. Okey. Memandang baginda itu nur, yang dalam nur itu mengandungi segenap apa dia? Sifat-sifat Allah. Okey, dengan mata hati. Dengan mata hati dipanggil mata basirah. Bila benar begitu, baru benar kita dalam memandang baginda itu kesempurnaan Allah. Baginda itu adalah manifestasi kepada kesempurnaan Allah. Bila benar begitu, baru benar kecintaan yang menjadi pintu masuk kepada keimanan. Cinta bukan atas hanya tahu, bahkan faham. Bukan hanya atas faham tetapi yakin. Bukan atas yakin tetapi memandang bahawa baginda itu adalah tajalli nur. Cinta itu baru pintu masuk iman. Bagaimana untuk mendapat cinta itu? Mestilah daripada sumbernya juga, iaitu dari Nabi SAW juga, iaitu dengan memperbanyakkan selawat. Supaya dengan selawat itu bermaksud kita mendoakan Nabi SAW, Nabi akan membalas dengan 10 kali selawat, yakni Nabi mendoakan kita. Nabi mendoakan kita itu merujuk kepada Nabi melimpahkan nur ar-Rahman, cahaya kasih. Baginda itu rahmatan lil alamin. Bila Nabi mendoakan kita, bermaksud Nabi melimpahkan nur itu, cahaya kasih itu kepada kita. Dan rohani kita detect akan nur itu. Walaupun akal kita tak memahami, walaupun emosi kita tak merasai, tapi itu bukan kerja akal dan emosi, itu kerja siapa? Kerja rohani. Kenapa begitu? Kerana rohani semasa di alam bala syahidna dahulu memang dah kenal sangat dengan roh Nabi Muhammad SAW, yang pada roh itu ada nur Allah. Boleh faham ya? Maka di situlah melimpahnya nur itu. Dengan nur itulah kita memandang bahawa Nabi itu nur pada basirahnya. Di situ baru benar cinta pada Nabi SAW. Bermaksud, kalau orang tanya pada anda, adakah anda mencintai Nabi? Nak jawab ya,
takut berdusta. Nak jawab tidak, bermasalah pada akidah. Jadi guru-guru kita mengajarkan kepada kita diam, istighfar dan selawat. Kalau orang mendesak, jawab juga, adakah benar kamu cinta pada Nabi? Nak tengok orang tu kawan kita ke ataupun orang tu kita tak kenal. Kalau tu orang tu kawan kita, dah boleh buat bergaul, boleh buat bergurau, kita kata, ini hal aku dengan Nabi, hang jangan duk kacau lah. Itu jawab dia kat situ. Kita kalau dah kenal. Kalau orang tu kita tak kenal, maknanya mudah-mudahan semua kita dalam limpahan cinta baginda. Itu jawapan dia, standard. Kalau yang bertanya itu guru kita, nak jawab macam mana? Guru yang membimbing rohani kita. Jawapannya apa dia? Saya dalam kecintaan Tuan Guru dalam mencintai Nabi. Habis. Itu beza siapa yang bertanya. Di sini baru benar kita dalam konteks betul-betul memakai ilmu ismatun Nabi SAW, iaitu kita benar-benar memandang maksumnya Nabi SAW, dan bukan lagi bicara akademik yang hanya pada hujung bibir yang diperbahaskan, bukan pada hujung mata yang dibaca, dan bukan pada hujung akal yang dipikir-pikirkan, tapi terus tembus di sini. Itu iktibar pengajian. Bis? Wallahu alam. Silakan bonda nak tanya apa ke dah tak nak tanya dah? Ke tak tahu nak tanya apa dah? Kalau bonda segan, bonda tulis-tulis mesej. Kalau nak WhatsApp, alamak ada live nanti semua orang tahu nombor saya pula. Okey. So ada yang bonda angkat tangan nak tanya, silakan bonda nak tanya. Silakan. Tak dengar ke macam mana? Tulis je lah, nak tanya apa? Sebab bonda angkat tangan tadi. Oh, cepat sangat. Okey, di atas kelemahan itu saya pun rekod. Nanti bonda boleh tengok balik dalam kita punya page Kekeluargaan Nur. Nanti bonda boleh ulang balik tengok ya. Gitu. Silakan ayah anda. Yang saya dapat jawab, jawab. Tak dapat jawab, wallahu alam je lah. Tak apa, bismillah. Ayah anda tanya ni sebab yang anda tahu ni. Saya tak nak pergi ke situ, takut nanti dia dalam sangat. Memang dalam syarah ini memang dinyatakan tentang ayat bagaimana wa alama adam al asma kullaha tu. Kemudian Allah Taala maknanya fasajadu ila iblis tu kan. Memang ada dalam syarah ni. Dan memang itu dah dalam kepala saya dah, tapi saya tak cadanglah nak merungkaikan sebab pandangan matanya begitu, semua takut benda tu agak kan. Tapi sebab ayah ni dah bertanya, saya terangkan jugalah. Memang benar. Kenapa rahsianya iblis tidak sujud kepada Nabi Adam? Kerana iblis mengetahui bahawa akhirnya bukan dia yang menjadi khalifah. Dan iblis dalam mentadbir sekalian malaikat pada ketika itu, ini dalam kitab pun ada saya jumpa. Kalau mulut guru memang lagi banyak lagi. Saya minta maaf tuan-tuan, puan-puan, ayahanda, bonda, jemaah, muslimin, muslimat sekalian. Saya ni akhir-akhir ni saya lebih cenderung mengambil ilmu ini daripada dada guru kerana cahayanya lebih nyata berbanding mengambil ilmu daripada pembacaan buku. Tetapi antara kegembiraannya adalah bila mana apa yang kita dapat daripada guru setelah kita memandangnya, kita jumpa pula pada buku untuk jadikan sandaran dalam dunia akademik sementara kita ni dah bergelar pensyarah. Gitu je lah. Tapi kemanisannya bukan pada pengkajian, research bukan. Kemanisannya adalah pada berdampingan dengan guru. Memang guru-guru kita menyebut dalam kitab pun ada, cumanya saya tak dhabit apa tajuk kitab tersebut. Okey. Bahawa iblis memang ada kehendak. Iblis ada kehendak. Apa kehendak iblis? Nak menjadi khalifah. Kemudian bila Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan lagi makhluk, okey, iaitu namanya Nabi Adam alaihi salam, iblis mengetahui bahawa sebenarnya maknanya nur itu bukan ada padanya. Nur itu Allah masukkan pada makhluk itu, iaitu ayahanda kita Nabi Adam. Maka kebencian iblis bukan pada Nabi Adam alaihi salam. Kebencian iblis pada apa?
nur yang Allah masukkan pada Nabi Adam. Dan nur itulah yang dimaksudkan dalam lataif bagi ayat wa 'allama adamal asma'a kullaha. Dan telah diajarkanlah kepada Nabi Adam itu alaihi salam akan asma, akan nama-nama semuanya. Apa yang ada pada nama, yang ada pada nama itu pastinya memperihalkan sifat. Nama ini sama ada nama bagi sifat ataupun semata-mata nama. Tapi biasanya nama itu nama bagi sifat. Dan sifat itu mesti pada zat. Jadi bila Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam itu akan nama-namanya, maka Nabi Adam pun mengetahui segala nama-nama itu. Bermaksud Allah Ta'ala telah memilih Nabi Adam itu untuk Allah Ta'ala memasukkan nurnya itu. Kemudian lantaran dia ada kehendak, maka bila Allah Ta'ala suruh semua malaikat bersujud kepada Nabi Adam, malaikat sujud kerana malaikat tidak ada kehendak. Sebab itu malaikat, maknanya kita lebih mulia daripada malaikat dalam aspek malaikat bukan untuk diuji, kita untuk diuji. Kita lebih mulia dari malaikat kalau kita berjaya dalam ujian, tapi kalau kita gagal super iblis juga kita. Kita ada peran, ada kategorinya. Kalau nak jadi terpuji ataupun terkeji, alright? Tapi malaikat tidak ada apa-apa ujian. Kalau kita berjaya, kita lebih mulia dari malaikat itu. Matan ni maknanya bahkan lebih mulia kita daripada malaikat. Mulianya kita ini kerana nisbah kita ni dalam mulianya Nabi SAW. Itu maksudnya kena ada ittisal, kena ada connected dengan Nabi SAW. Matan ini minta ayah anda bunda kalau sudi catat sikit. Matlamat matan ini adalah supaya to be connected dengan Nabi SAW. Bukan hanya semata-mata memperbahaskannya, tapi tak connected. Dan connection dengan Nabi bukan pada pengetahuan basar, akal, tapi dia adalah pada apa dia? Dimensi basirah, rohani, basirah. Habis. Kemudian oleh kerana iblis ada kehendak, maka bila dipindahkan untuk sujud, semua bersujud, iblis tak bersujud. Sebab apa? Dia dah mula dendam. Kehendak itu membuahkan iri hati. Kemudian bila Allah Ta'ala tanyakan kepada malaikat, malaikat semua tak tahu, tapi Nabi Adam semua tahu. Bagaimana Nabi Adam tahu? Dengan nur Allah Ta'ala masukkan padanya. Nur itu namanya apa? Nur itu namanya Muhammad. Nur yang terpuji. Nama-nama itu, nama-nama ilmu itu, wa 'allama adamal asma' itu maknanya dimasukkan pada Nabi Adam pada nur itu. Nampak ya? Dan malaikat yang diciptakan dari nur amat detect bahawa nur yang ada pada Nabi Adam itu lebih kuat daripada nur yang ada pada mereka. Maka tidak ada masalah untuk mereka sujud. Sujudnya itu bukan pada susuk Nabi Adam yang tanah, tapi bukan juga pada rohnya, tapi pada apa dia? Nur yang telah Allah ajarkan padanya. Asma' itu nama-nama. Nama-nama siapa? Nama-nama Allah. Dalam itu sifat-sifat Allah. Dalam itu untuk menyatakan esa zat Allah. Boleh ya? Itu rahsianya. Jadi iblis memang amat berdendam. Bukan dengan Nabi Adam. Dia kata anak cucu Nabi Adam. To be specific, anak cucu Nabi Adam yang mana? Jawapannya, anak cucu Nabi Adam yang statusnya umat Muhammad. Sebab apa? Inilah puncanya. Gitu. Jadi di situ. Jadi Abu Jahal dan yang seangkatan dengannya ada sifat keiblisan, ada kehendak dan sombong, menyebabkan tak terpandang mereka itu akan keindahan cahaya nur pada Nabi SAW. Kesimpulan yang kedua pada matan ini adalah selagi tidak memandang bahawa Nabi itu pantulan cahaya Allah, selagi itu tidak benar, terhakis sifat sombong. Ini matan-matan ini adalah matan kesempurnaan yang masuk dalam ilmu tasawuf. Tapi apa lagi ilmu bicara tentang Nabi SAW dalam pada bentuk benar mengaksumkan baginda, melainkan ilmu tasawuf. Sehingga akhirnya kita memakai baginda. Yang ini kita memakai akhlak Muhammad itu. Sehingga baru benar kita ini beradab. Dan akhirnya Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akidah? Tak. Nabi diutuskan untuk menyempurnakan ibadat fiqah? Tak.
Nabi diutuskan untuk menyempurnakan kefahaman tentang akhlak? Tak juga. Jadi untuk apa Nabi diutuskan? Untuk menyempurnakan adab. Bagaimana yang dikatakan menyempurnakan adab? Iaitu memakai pakaian Muhammad, iaitu memakai apa dia? Syariat baginda dan hakikat baginda. Dalam matan ini dimasukkan di sini saja yang ada boleh terkait dekat situ. Dia bergantung kepada siapa yang mensyarahkannya. Syarah saya masuk ke situ. Sebab itulah hakikat pada bicara ismatun Nabi SAW. Bila benar kita memaksumkan Nabi Muhammad SAW, barulah kita tak kata, alangkah Nabi Musa pun berdosa dengan bunuh orang, ini kan kita. Relax bro. Boleh tak gitu? Tak boleh. Memang Nabi Musa ada memukul orang kerana orang itu buat khianat dekat dia pada waktu pertemuan di antara kaum Kifti dengan kaum dengan Farainah itu kan, cerita yang panjang itu kisah Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa petuh sikit terus mati orang tu. Lepas tu kalau tak faham ismatun Nabi Muhammad SAW, kita kata oh Nabi Musa lebih kuat dari Nabi Muhammad SAW. Itu pun tak benar. Faham ya? Kekuatan yang ada pada Nabi Musa itu secebis daripada yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Satu. Kemudian tentang indahnya Nabi Yusuf. Abang Yusuf ada datang ni. Okey, indahnya Nabi Yusuf alaihissalam sehingga perempuan-perempuan terpotong jari mereka tanpa dirasa sakit kerana menikmati indahnya memandang Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan bagaimana indahnya para sahabat memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak ya? Okey, dan sahabat kalau rindu kepada Nabi, nak mengadu kepada Nabi, tapi di malam hari, tak mungkin sahabat tidak menjaga adab mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang mereka buat? Di malam hari mereka pergi hanya semata-mata memandang rumah Nabi. Kerana apa saja yang berkaitan dengan Nabi semuanya indah. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam hanya baginda saja yang indah. Nampak? Kalau kita tak faham, kalau dengan kita memahami ismatun Nabi, kena usulnya mesti Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Yusuf handsome, indah pada baginda sahaja. Nabi Muhammad SAW, apa saja yang berkaitan dengan baginda indah. Maka para ulama mewarisi amalan baginda, indah ulama itu. Ulama yang mewarisi nur baginda, indah ulama itu. Apa saja yang menyambung ingatan kita kepada baginda indah. Sehingga para ulama di kalangan ahli sufi dan murabi dan mursyid mengatakan kalau kita pakai kupiah yang ada capal Nabi SAW, jangan dimasuk ke tandas. Kerana itu dah sinonim dengan Nabi SAW. Perbahasan tentang bentuk capal itu ada didetailkan dalam Syama'il Muhammadiyah yang disyarahkan oleh Maulana Zakaria Kandahlawi, yang dihuraikan lagi oleh Mufti Ibrahim Bemat, yang telah diterjemahkan oleh Ustaz Abdul Aziz dalam kitab yang diterbitkan oleh Darul Fikir di Masjid India. Saya cakap lagi nak beli tu. Nama kedai buku Irfan. Itu. Semua siapa tak tahu kedai buku tu? Saya dalam banyak-banyak kitab Syama'il Muhammadiyah, untuk kita yang tak pandai bahasa Arab ni, itu yang paling bagus pada kecenderungan dan dapatan saya, tanpa mengurangi takzim saya kepada pendapat-pendapat yang lain. Ni faham? Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian bila kita sembang tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, kan ada kisah berkenaan dengan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah inverted comma, mencari Tuhan, memandang pada bintang, kemudian bulan dan kemudian matahari. Benar, dalam kita buat sorotan tafsir berdasarkan kepada kronologi tarikh kewafatan para mufassir, seawal tafsir Tabari sampailah kepada yang terkini, yang sempurna, sampai kepada Tahrir wa Tanwir misalnya. Okey, memang ada para mufassir mengatakan bahawa memang Nabi Ibrahim itu betul-betul mencari Tuhan, sehingga Allah Ta'ala beri celik akal dan rohaninya sehingga mengatakan Tuhan itu Allah. Tetapi lebih ramai lagi yang mentarjihkan bahawa Nabi Ibrahim mustahil mencari-cari
Tuhan, kerana baginda itu adalah Nabi, okey, dan maksum baginda itu, dan baginda itulah, barakah doa baginda itulah yang sampai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tidak ada selawat yang dapat menandingi selawat Ibrahimiyah. Kerana apa dia? Tidak ada Nabi yang mendoakan kita melainkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kalau begitu keadaannya mustahil Nabi Ibrahim bermula daripada orang biasa mencari-cari Tuhan, lepas tu tup-tup terlantik menjadi Nabi. Itu semua kita fahami bagaimana? Lantaran betapa akrabnya syariat Nabi Muhammad SAW dengan perkara yang berlaku kepada baginda Nabi Ibrahim yang bergelar Abul Anbiya. Kalau baginda itu bergelar Abul Anbiya, mustahil Abul Anbiya bermula dengan orang jalanan kosong mencari-cari kemudian baru bertemu, ya. Itu semua adalah rentetan daripada kita memahami ismatun Nabi SAW. Adakah semata cukup dengan dimensi akli? Tak. Menerjah kepada dimensi rohani. Habis. Pukul 11 nak habis dah kan? Okey. Penutupnya adalah, kesimpulannya daripada bicara tentang matan ini adalah wajib seorang yang mendalami ilmu akidah untuk turut menjalani latihan tasawuf. Wajib. Seumpama wajib seorang yang belajar memasak untuk memahami rasa setiap masakannya itu. Ini buat tom yam tapi terlebih daun kari pulai. Ini buat kari tapi terlebih tahun limau purut. Ini buat kurma tetapi terlebih serbuk sup bunjut. Dan ini benar masak pindangnya, tapi masak pindang orang Kelantan. Dia banyak apa nak taram orang Kelantan masak pindang apa? Dia banyak apa benda? Dia banyak lengkuas. Masak pindang orang mana yang letak santan? Taklah. Ada ke masak pindang letak santan? Contoh saja. Ini kalau tak faham ni kena tengok MasterChef dekat TV. Bagaimana bila orang itu masak, penampilannya hebat, baunya harum, tapi sempurna tak di situ. Dia akan komen, kamu itu cara kamu masak ada style, cara kamu memotong ada style, cara hidangan bagus sebagainya. Tapi bila kamu punya ingredient, kalau masaknya ini, rasa bawang putih mesti tidak boleh lebih dominan daripada rasa yang lain. Maksudnya apa dia? Nak belajar masak tak cukup dengan gaya fizikal awak memotong, tak cukup dengan pengetahuan awak membancuh, tapi kena disempurnakan dengan awak turut sama merasai apa yang awak masak sehingga awak lebih lebih memaknai masakan itu. Jadi kalau belajar saja ilmu akidah tak diselarikan dengan ilmu tasawuf, sebagai seorang salik diperkirakan belajar masak tak habis-habis tapi tak tahu rasanya. Iktibar bagi masakan itu penampilannya, cara masaknya, gayanya dia memasak, uniformnya, ataupun makan itu sedap tak sedap. Itu iktibar bagi masakan. Last kali, sedap tak sedap. Ayah anda jamu anak-anak makan hidangan memang fail, tapi rasa belum tentu fail. Bonda hidang anak-anak masak, penampilan confirm lulus. Mudah-mudahan rasa pun lulus. Ibaratnya gitu kan? Macam tu. Jadi itulah maknanya kemuncak ibrah daripada perbahasan berkenaan dengan ismatul Rasul. Maka lepas ni orang bertanya kita, apa pentingnya kita bertasawuf? Jawapannya, untuk benar dalam mengismahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akal dah selesai, tapi tak cukup pada rohani. Itulah saja yang saya nak kongsikan. Kalau orang belajar akidah, namanya bahis, banyak mengkaji, banyak berfikir, dalil dan pendalilan dan sebagainya. Kalau belajar fiqah, orangnya dipanggil abid, banyak beramal dengan ilmu fiqah yang dipelajari. Kalau orang belajar tasawuf, bukan belajar, tasawuf bukan pelajaran, tasawuf adalah pengamalan latihan. Kalau tasawuf, namanya apa dia? Namanya salik, yang memperjalankan rohani.
Tiga benda ni ayahanda bonda kena seiring serentak, seia sekata sejalan. Baru ilmu itu cerakin dan bermanfaat untuk jasmani dan rohani, dan kita akan menjadi asbab kebaikan pula untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah saja. Kalau ada pertanyaan, kita rasa kita tangguh dulu. Kalau ada pertanyaan boleh merapati, saya akan melayani semua pertanyaan yang ada. Dan pastinya pemain simpanan ini takkan sama dengan pemain utama. Dan memang Ustaz Engku memang orang yang memang kita akan minta jemaah-jemaah kita rujuk kalau ada perbahasan berkenaan dengan perkara-perkara berkaitan dengan ilmu akidah. Jadi bila saya diminta untuk menggantikan beliau, maknanya saya berniat untuk menumpang barakah ilmu beliau, dan juga menumpang barakah jemaah-jemaah yang menadah daripada beliau. Akhirnya kita bawa balik asbab barakah itu dalam posisi kita masing-masing. Yang penting barakah. Dan untuk mendapatkan barakah, ayahanda bonda belajar dalam umur-umur yang begini, maknanya kena kedepankan adab. Kena kedepankan adab. Pada saya, wallahu alam, dalam banyak-banyak matan dalam dalam Aqidatul Awam ini, matan Ismatun Nabi itu yang paling penting. Yang paling penting. Sebab dalam matan ini adalah pintu masuk untuk menggabungkan di antara ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Ilmu akidah untuk kita membersihkan syirik jali, ilmu tasawuf untuk kita membersihkan syirik khafi, baru benar kita mentauhidkan Allah. Dan landasan untuk mentauhidkan Allah itu adalah benar dalam memahami kemaksuman Nabi SAW pada dimensi basirah. Dan untuk itu perlu kepada elemen yang saya cuba singgung sedikit tadi, iaitu elemen memandang Nabi pada dimensi nur yang ada pada baginda. Gitu. Jadi lepas ni minta maaf, kita mungkin tak bertemu lagi. Okey, sebab kita hanya ganti saja. Saya mencadangkan muhasabah ayahanda bonda setiap kali selepas pulang daripada pengajian adalah sejauh mana limpahan nur dalam rohaniku. Sejauh mana sedikit demi sedikit aku memandang bahawa Nabi itu adalah apa dia? Tajalli Allah. Sejauh mana sedikit demi sedikit aku merasai rohaniku kembali berhubung-hubungan dengan rohaniah dan kata Nabi SAW. Itu muhasabahnya. Lebih penting daripada aku faham tak faham, aku ingat tak ingat. Kalau dah faham, dah ingat, aku boleh tak sampai ke orang lain ke tak boleh sampai? Kalau aku dah faham, adakah aku boleh memaafkan orang lain? Itu bukan indikator kita orang awam. Tak semua orang yang berulang alik ke hospital sebagai pesakit di peringkat awal akhirnya keluar memakai jubah doktor. Boleh faham ya? Tak semua orang yang biasa membeli ubat-ubatan kerana sakit ahli keluarganya yang pelbagai berakhir dengan membuka farmasi. Faham ya? Tak semua orang yang belajar pengajian agama Islam dalam 3 rukunnya yang cabang 3 rukun dengan 3 rukun yang cabang rukunnya itu, iaitu ilmu akidah, fiqh dan tasawuf itu, yang akhirnya memang akan menjadi ulama. Tak. Yang banyaknya apa dia? Kekal dalam keawamannya. Jadi orang awam begitulah muhasabahnya. Ya. Wallahu alam. Sekali lagi kita hadiahkan Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini. Allah merahmatinya, memberkatinya, dan menjadikan kitab ini asbab keberkatan kepada semua yang mengkajinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nawwir arwahana binurika ya Allah. Allahumma nawwir arwahana binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatta nashhada annaka antallah la syarikalah. Ya Allah, ya Allah, limpahkan nurmu, limpahkan nur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam rohani kami dan ke dalam rohani semua orang yang mempelajari agamamu ini ya Allah, sehingga benar mata hati mereka memandangmu bahawa engkau itu esa, tiada duanya dan tiada tiga, dan tidak ada syirik dan tiada sekutu bagimu ya Allah.
sehingga kami memakai adabiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala tindak tanduk kami ini ya Allah. Berkati semua guru kami, berkati semua para ulama, berkatilah semua para awliya, berkatilah semua para salafus soleh, dan dengan asbab keberkatan mereka dan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Engkau berkatilah juga kami ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini ya Allah, dan jadikan kami pula asbab kebaikan kepada seramai mungkin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, segala hajat kami Engkau makbulkan, segala kedukaan kami Engkau angkat, segala musibah kami Engkau hilangkan, segala hijab kami Engkau hancurkan, berbaki kami benar mentauhidkan-Mu ya Allah pada syariat dan pada hakikat. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ditangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lebih tu kurang, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Wallahu a'lam.